Selamat datang saudara-saudari. Mari kita mendengar Lukas babak 15. Domba yang hilang. Pada suatu hari, banyak pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat datang mendengar Yesus. Lalu orang Farisi dan guru Taurat mula bersugut-sugut. Mereka berkata, "Lihatlah, orang ini menyambut orang yang dihina masyarakat, bahkan makan bersama-sama mereka." Oleh itu, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Andai kata seorang daripada kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Tentu dia akan meninggalkan domba yang 99 ekor di padang rumput, lalu pergi mencari yang hilang itu, sehingga dapat. Apabila dia menjumpai domba itu, dia memikulnya pada bahu. Dengan sukacita dia membawa domba itu pulang. Setelah itu, dia memanggil kawan dan jirannya, lalu berkata kepada mereka, "Marilah kami bergembira. Domba aku yang hilang sudah aku jumpai semula." Ketahuilah bahawa demikian juga di syurga ada kegembiraan yang lebih besar kerana seorang berdosa bertaubat daripada kegembiraan kerana 99 orang berhormat yang berpendapat mereka tidak perlu bertaubat. Mata wang yang hilang. Ayat 8. Atau andai kata seorang wanita mempunyai 10 keping wang perak, lalu kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan memasang pelita, menyapu rumah, lalu mencari wang itu dengan teliti sehingga dapat. Apabila dia menjumpai mata wang itu, dia memanggil kawan dan jirannya lalu berkata kepada mereka, "Marilah kita bergembira. Wang aku yang hilang sudah aku jumpai semula." Percayalah, malaikat Allah juga bersukacita apabila seorang berdosa bertaubat. Anak yang sesat. Yesus berkata lagi, ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak lelaki. Ayah yang bongsu berkata kepada bapaknya, "Ayah, berikanlah harta bahagian saya sekarang juga." Lalu bapaknya membahagikan hartanya antara kedua-dua orang anaknya. Beberapa hari kemudian, anak yang bongsu menjual bahagian hartanya, lalu meninggalkan rumah. Dia pergi ke negeri yang jauh dan di sana dia memboroskan wangnya dengan hidup berfoya-foya. Dengan cepat wangnya habis. Pada masa itu, kebuluran yang teruk melanda seluruh negeri itu. Lalu hidupnya melarat kerana dia tidak mempunyai apa-apa. Oleh itu, dia bekerja bagi seorang penduduk negeri itu yang menyuruh dia menjaga babi di ladang. Dia begitu lapar sehingga ingin mengisi perut dengan makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikan makanan kepadanya. Akhirnya dia sedar dan berkata, "Semua orang gaji ayah aku mendapat makanan yang berlebihan, tetapi di sini aku hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat dan pergi kepada ayah aku, lalu berkata begini, 'Ayah, saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi saya disebut anak ayah.
Anggaplah saya sebagai orang gaji ayah. Dia pun pulang kepada bapaknya. Dia masih jauh dari rumah apabila bapaknya nampak dia. Dengan penuh kesian, bapaknya lari menemui dia, lalu memeluk dan menciumnya. "Ayah," kata anak itu, "saya sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi saya disebut anak ayah." Tetapi bapaknya memanggil hamba-hambanya dan berkata, "Cepat-cepat, bawalah jubah yang terbaik dan pakaikan pada dia. Kenakan cincin pada jarinya dan kasut pada kakinya. Pilihlah anak lembu yang gemuk lalu sembelih. Mari kita rayakan kepulangan dengan perjamuan. Anak aku ini sudah mati, tetapi sekarang hidup pula. Dia sesat, tetapi sekarang ditemui semula." Lalu perjamuan itu dimulakan. Sementara itu, anaknya yang sulung di ladang dalam perjalanan pulang. Apabila dekat rumah, dia mendengar muzik dan tari-tarian. Dia memanggil salah seorang hambanya lalu bertanya, "Apakah yang sedang berlaku?" Hamba itu menjawab, "Adik tuan sudah kembali. Bapa tuan menyembelih anak lembu yang gemuk kerana bapa tuan sudah mendapat anaknya kembali dalam keadaan selamat." Anak sulung itu begitu marah sehingga dia tidak mahu masuk ke rumah. Lalu bapaknya keluar dan memujuk dia. Tetapi dia berkata kepada bapaknya, "Lihatlah, bertahun-tahun saya bekerja seperti seorang hamba untuk ayah. Tidak pernah aku membantah ayah. Tetapi apakah balasan ayah? Tidak seekor kambing pun disembelih, supaya saya boleh bersukaria dengan kawan-kawan saya. Tetapi anak ayah itu telah memboroskan segala harta ayah dengan pelacur, dan apabila dia kembali, ayah menyembelih anak lembu gemuk untuknya." Bapanya menjawab, "Anak aku, kamu sentiasa di sini dengan ayah. Segala yang ayah miliki juga milik kamu. Patutlah kita adakan perjamuan dan bersukacita kerana adik kamu sudah mati, tetapi sekarang hidup pula. Dia dulu sesat, tetapi sekarang sudah ditemui semula." Ini adalah dalam Lukas babak 15. Ya, bila seorang bertaubat dan kembali ke sisi Allah, kita bersukaria kerana dia telah bertaubat dari dosanya dan sudah mati hidup semula. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih kerana kemuliaan Tuhan dan pengampunan Tuhan yang sungguh besar, sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Ini ayat dalam Tuhan, Lukas 15. Sekian, terima kasih. Shalom.